Assalamualaikum, nama saya Nurza Afifah binti Muhammad Zaini, nombor matrik 286690. Di sini saya akan menerangkan pengenalan bagi tugasan kumpulan kami yang bertajuk kependudukan. Hal ini menjelaskan bahawa kependudukan berkait rapat dengan bilangan pertubuhan penduduk, taburan penduduk, mobiliti, kualiti kesejahteraan, politik, ekonomi, agama dan alam sekitar. Terdapat beberapa teori kependudukan yang telah dipelopori oleh sejarah barat. Antaranya ialah seperti Thomas, Karl Marx and Friedrich Perls. Menurut teori modernisasi daripada Karl Marx, beliau menyatakan bahawa ketidakseimbangan penduduk berlaku disebabkan keadaan ekonomi dan sosial. Kependudukan yang berlaku kini mempengaruhi pembangunan sesebuah negara. Menurut Aston 1985 menjelaskan bahawa pembangunan ialah keupayaan untuk meningkatkan taraf kehidupan dan mencapai potensi secara sistematik. Oleh itu, kependudukan ini memberi banyak kesan terhadap pembangunan masyarakat. Sekian daripada saya. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan analisis keadaan semasa kependudukan di negara membangun, iaitu negara Malaysia dan Indonesia. Kependudukan di Malaysia telah berlaku sejak daripada tahun 1840. Pihak British telah menggunakan sistem data bancian untuk mengira jumlah penduduk di Malaysia. Hasil daripada data tersebut, pada tahun 2019, negara Malaysia telah mencatatkan penduduk seramai 32.6 juta orang. Berbeza pula dengan negara Indonesia yang merupakan sebuah negara memiliki pulau terbesar di dunia dan negara ke-14 terbesar. Pada tahun 2020, 273 juta penduduk telah direkodkan di negara ini. Berdasarkan unjuran data penduduk, negara Indonesia bakal mencatatkan penduduk sebanyak 305 juta pada tahun 2035. Tujuan unjuran data adalah bertujuan merancang pembangunan nasional dalam jangka masa panjang. Terdapat 4 kepentingan kependudukan di negara membangun, iaitu yang pertama adalah untuk menyediakan tenaga kerja yang cukup. Penggunaan tenaga kerja asing haruslah diminimalkan dan hanya menggunakan penduduk daripada negara asal sahaja dalam membantu meningkatkan sektor ekonomi. Malaysia mempunyai sekurang-kurangnya 28% pekerja mahir dan angka ini mestilah ditingkatkan kepada 50% pekerja mahir. Kepentingan kedua adalah untuk meningkatkan daya pengeluaran negara. Produktiviti daripada sektor awam maupun swasta diperlukan dalam konteks ini bagi memastikan sumber ekonomi negara dapat digunakan secara optimum. Selain itu, pertumbuhan rakyat adalah bertujuan untuk menjaga keselamatan negara. Akhir sekali, penduduk yang ramai dapat meningkatkan daya pembelian pasaran tempatan. Berdasarkan Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan bahawa KDNK Malaysia telah menunjukkan peningkatan sebanyak 4.3% pada tahun 2019 selaras telah berjaya meningkatkan sektor import dan ekspor di negara Malaysia. Nama saya Yapili dan nombor matrik saya adalah 285687. Saya akan membentangkan isu dan masalah kependudukan di negara membangun. Antara isu dan masalah kependudukan yang dihadapi di negara membangun adalah lebihan penduduk. Lebihan penduduk merupakan satu keadaan di mana populasi dalam ekosistem tertentu menghadkan sumber yang sedia ada seperti pengangkutan dan tempat tinggal untuk meneruskan kehidupan. Dalam kebanyakan negara membangun, asas ekonomi mereka adalah lebih bergantung kepada sektor pertanian. Lebihan penduduk akan menyebabkan populasi yang sangat padat di kawasan pertanian dan ini akan mengurangkan peluang pekerjaan dan akhirnya akan menimbulkan masalah kemiskinan dan masalah pengangguran kepada penduduk. Contoh negara membangun ialah Indonesia. Indonesia menghadapi masalah lebihan penduduk kerana Indonesia merupakan negara yang keempat di dunia mempunyai paling ramai penduduk iaitu sejumlah 273.5 juta penduduk. Indonesia kini sudah menghadapi masalah kekurangan perumahan, air dan makanan serta kemusnahan semula jadi yang besar disebabkan masalah lebihan penduduk. Inilah graf jumlah populasi penduduk di Indonesia yang telah menggambarkan populasi di Indonesia semakin bertambah dari tahun ke tahun. Isu dan masalah kedua adalah pertumbuhan penduduk yang sangat besar. Ini kerana sekiranya pertumbuhan penduduk yang pesat di negara membangun tidak dapat diimbangi dengan kelestarian alam sekitar, maka ia akan menimbulkan berbagai masalah alam sekitar, ekonomi dan sosial. Seterusnya, pertumbuhan yang pesat juga akan menimbulkan masalah taburan penduduk yang tidak sekata. Sekiranya sesuatu pusat pemerintah, pengangkutan, ekonomi dan berbagai kemudahan infrastruktur hanya berada dalam satu kawasan, jadi ia akan menyebabkan penduduk terpaksa berhijrah ke kawasan lain dan akhirnya akan memberi kesan kepada isu pembangunan yang saksama.
Penduduk Malaysia telah berkembang dengan pesat sejak negara mencapai kemerdekaan dan sehingga kini. Tetapi, semakin tinggi kadar pertumbuhan penduduk boleh menyebabkan jurang perbezaan antara penduduk dan akhirnya membawa kepada peningkatan kadar kemiskinan. Oleh itu, ia turut menyebabkan penduduk menghadapi masalah kekurangan tempat kediaman. Inilah beberapa masalah kependudukan yang dihadapi oleh negara membangun, terutama di Indonesia dan Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan slide kepada pembentang yang lain. Nama saya Durka Dewi Ana Permansur Shanmugam, NOM Metrik 269561. Saya ingin untuk membincangkan tentang punca berlakunya kependudukan di Malaysia dan Indonesia. Antara yang pertamanya ialah pembangunan dalam bidang perindustrian dan bidang perdagangan. Perkembangan ini telah menghasilkan tahap kemampuan penduduk yang tinggi dan mampu membentuk keluarga yang besar. Keduanya, punca kesuburan wanita. Peningkatan tahap kesihatan dan bantuan perubatan yang tinggi yang membolehkan kesuburan wanita lebih tinggi. Seterusnya, punca bentuk buku bumi. Kawasan tanah paman, dataran dan lembah sungai di semenanjung Malaysia mempunyai penduduk yang padat. Kawasan-kawasan ini rata dan sesuai untuk penanaman padi, getah dan kelapa sawit. Keadaan fizikal ini memudahkan pembinaan rumah, bangunan industri, jalan raya dan juga jalan kereta api. Tambahan pula, perubahan ekonomi juga menjadi salah satu punca. Hal ini kerana pertumbuhan ekonomi telah memberi kesan kepada immigration yang masuk di wilayah pantai barat semenanjung Malaysia seperti di Malaysia, Negeri Sembilan, Kedah dan Kelantan. Pertumbuhan ekonomi yang besar di kawasan ini mewujudkan sejumlah besar peluang pekerjaan yang mendorong migrasi masuk, penduduk luar bandar serta penduduk negara jiran. Selain itu, punca dasar dan rancangan kerajaan. Dasar dan rancangan kerajaan Malaysia terutama sekali di awal kemerdekaan meliputi rancangan pembangunan bandar, pembangunan industri, pembangunan pertanian dan lain-lain yang masih tertumpu terutamanya di kawasan dan negeri pantai barat semenanjung Malaysia telah menyebabkan lebih ramai penduduk tertumpu. Punca kemudahan sosial pula adalah kerana kemudahan dan kemudahan sosial yang lebih berkualiti. Kemudahan dan kemudahan sosial ini termasuk sokongan pendidikan seperti institusi pendidikan, akses internet, perpustakaan, pendidikan, sokongan perumahan dan lain-lain. Nama saya Nur Alicia Dina binti Muhammad Yusof, nombor metri 288517. Seterusnya, saya akan membentangkan tajuk langkah mengatasi kependudukan di negara membangun. Langkah untuk mengatasi masalah lebihan penduduk ialah menggalakkan wanita merancang kelahiran anak mereka kerana perancangan keluarga begitu penting bagi mengawal pertambahan penduduk di sebuah negara yang sedang membangun. Seterusnya, meningkatkan keupayaan bidang teknologi juga penting dalam sesebuah pendidikan. Pendidikan adalah satu proses untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam pembangunan masyarakat. Proses seperti ini, sesebuah bangsa atau negara boleh mewarisi nilai agama, budaya, pemikiran dan kepakaran kepada generasi akan datang. Seterusnya, kita dapat mengatasinya dengan mengurangkan keperluan untuk bilangan kelahiran yang besar apabila lebih ramai kanak-kanak hidup dan menjadi dewasa. Akibatnya, inisiatif rancangan keluarga akan mendapat manfaat daripada usaha untuk berkongsi hasil pembangunan dengan lebih saksama. Selain itu, isu ekonomi perlu dihapuskan dengan kuasa-kuasa ekonomi. Setiap orang akan mengambil kira keadaan ekonomi mereka apabila merancang keluarga. Jika mereka tidak mempunyai perumahan dan pekerjaan, mereka perlu melambatkan untuk memiliki sesebuah keluarga. Kesimpulan daripada tugasan ini mendapati bahawa isu kependudukan berlaku disebabkan pertumbuhan penduduk di dalam sesebuah negara, terutamanya dalam kalangan negara membangun. Namun begitu, isu kependudukan turut memberi masalah kepada negara. Antara masalah yang dihadapi oleh negara tersebut ialah kemiskinan, kekurangan perumahan, air, makanan dan kemusnahan alam semula jadi. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab perlu mengambil langkah yang berkesan untuk mengatasi masalah ini demi kemajuan negara tersebut. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.